kan? Siapa you boleh dia akan bagi markah maybe more than 1 marks because of dia tak provide langsung formula. Biasa macam tu. Soalan mana soalan LMAC ni kalau dia tak provide formula, maksudnya student tu memang kena buat sendiri dan markah tu dia akan bagi lebih lah untuk you punya solutions berbanding soalan yang mana memang dia dah bagi dekat list formula dan yang itu biasanya dia akan macam markah dia sikit je sebab dia nak tengok macam mana dia apply formula. Padahal kalau differentiation ni atau macam dia akan dapat markah banyak, dia saja dia kata kalau macam sampai 2.4, 2.5 tu you cuba simplify setakat mana you boleh buat lah. That's why I said that macam for those yang rasa macam boleh simplify sampai factorize tu, just but for those yang tak boleh, you just ikut rule je, copy differentiate tambah copy differentiate atau yang tu dah cukup baik. Tapi bila masuk pada 2.8 2.8 ataupun any questions yang dia substitute value kan, lepas you differentiate you substitute value x, yang itu sebenarnya lagi mudah sebab you tidak perlu simplify. Sebab you lepas you differentiate, you terus substitute value. So supposedly dia akan dapat lah, tapi abang teacher tengok balik, teacher pun sebenarnya dah tengok lah yang you buat tu. Saya dah tanda dekat, mostly that memang dah buat lah. Cuma kalau nak tanda salah satu tu, make sure sempat ke tak, cuma teacher akan share dia punya full solutions nanti daripada self exercise. Kita tengok yang you all dah buat self exercise tu tak ada skip lah, cuma ada juga berulang. Teacher pun tak nak bagi you all buat berulang tu sebabnya macam orang lain dah buat, so you duk buat lagi macam tak macam tu. So daripada 2.3 self exercise saya yang buat tu, okay, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 and 2. And then 2.8, okay. And then 2.9 pun ada yang teacher kata tu ada yang cuba buat kan. 2.9 tu ada yang nombor 1 dengan nombor 2A, okay lah. Okay, so yang atau macam teacher akan bagi dia punya full solution daripada 2.3 sampai 2.8. Dan you boleh check lah, you all boleh check nanti. So dia kata janganlah buat soalan yang you share kat teacher je, you kena buat semua sepatutnya. Tapi teacher akan share dia punya solution. Apa yang you kena buat, share solutions. For those yang dah buat, you tolong check balik, betul tak you buat? Kalau you tak dapat jawapan yang sama lah. Ataupun memang you buat, you dapat buat separuh je kan. You boleh check lah, sebab yang teacher akan share kat you tu full lah. Bukan jawapan akhir solution. Tapi kena for those yang tidak cuba lagi, ada certain question you tak buat, maybe you buat 2.5, you tak buat 2.6, you kena cuba, you kena cuba buat. And then baru check dengan jawapan yang teacher akan share nanti. Boleh. Jangan you tengok solution, lepas tu korang pun tengok, lepas tu tak buat, tu tak jadi macam tu lah. Dah berapa orang? Baru 36. Okay, so sebenarnya tadi teacher Safrina dah dia, teacher nak masuk grup teacher Afzan atau dia dah ke depan, dia dah masuk related rate of change. Teacher Shima pula baru nak ajar second derivative. So teacher pun tengok, teacher Saf dia lah yang lebih kurang sama. So kalau dia dah ajar you dia ulang, dia baru nak ajar tangent and normal, is that you macam ulang kaji lah balik kan. Sebab teacher pun dah ajar hari tu. So that's why malam ni teacher nak ajar you turning point and nature. Turning point ni sebenarnya teacher ada dah bagi sikit dia punya konsep masa teacher ajar you second derivative, okay? So, kalau you masih ingat that teacher ada, teacher dah share ke belum kita ya? Teacher dah share ke belum? Ni, kita lagi. Tempat tak? Teacher nak ajar you hari ni adalah ni lah, apa panggil? Turning point. Turning point ni, sekejap nanti korang tutup. Turning point ni, okay, sebentar nak tunggu sampai nak klik orang lain, nak ambil yang lain ni. Turning point ni, notes teacher dah bagi tahu tengok yang teacher share slide teacher buat tu. Turning point means that, bila kita buat turning point means that kita nak, dia ini memang maksudnya kita apply
differentiation pada koordinat lah, sebab kita masih lagi sebut pasal turning point kan, turning point koordinat lah x, y. So kita akan dapat turning point ni masa titik pusingan ni, maybe kita akan dapat 1, jadi kita akan dapat 2, or maybe kalau nanti peringkat yang lebih tinggi, maybe akan dapat sampai 3 turning point. So bila kita dapat turning point, kita kena uji turning point kita tu sama ada maksimum, minimum ataupun point of inflections. So kalau you masih ingat, teacher ada ajar hari tu masa dekat second derivative, what's the purpose that kita buat second derivative tu adalah untuk tentukan sama ada point tu maksimum atau minimum kan. Kalau masih ingat lah, yang masih teacher ajar you second derivative hari tu. So malam ni kita akan tengok, kita tak plan nak buat banyak pun sebabnya I just nak masuk turning point. So maybe kita akan buat 1-2 soalan. And then that's all. Lepas tu next class nanti barulah kita akan tengok balik. But actually the turning point lah, lepas turning point the maximum and minimum value. Ini memang dah masuk applications ha. So you have to listen carefully. Dan memang bila masuk application ni, dia dah banyak problem solving lah ha. Jangan pergi duduk serabut pula ya. Memang differentiation ni memang agak topik agak berat sikit, okay. Tapi jangan risau sebab sebenarnya kita memang kena fokus on dia punya basic concept. What I mean basic is you should know how to differentiate, okay. Differentiate dy by dx, you kena tahu apa maksud dy by dx tu, okay. So insyaAllah kalau you boleh differentiate, you takkan macam sebenarnya dalam admit ni yang menyebabkan kita gagal ataupun belajar gagal is because of you tak faham basic concept. Ya. Jadi sebenarnya kalau you betul-betul faham basic concept ni bukanlah benda yang banyak atau benda yang asas, okay. So maksudnya kalau macam differentiation ni, basic concept dia antaranya adalah you should know how to differentiate lah dy by dx tu. Ada guna product rule, quotient rule ataupun power rules tu, okay. Kalau you boleh dah faham yang itu dan you tahu macam mana you nak differentiate, insyaAllah you tidak akan dapat kosong. The problem is why student, ada among you pun ada kan macam exam kosong-kosong because of you tidak faham, tidak kuasai basic concept, okay. So you kena recheck balik your basic concept. Kalau macam sebelum ni we have done for banyak dah topik kan, 8-7 topik masa form 4, cari balik what's the basic concept for each topic, okay. Macam function atau function, sebab form 4 sekarang ni kita tengah ajar function. Teacher adalah buat slide baru, ada buat mapping baru, nanti kita share kat you dan you boleh tengok balik, at the same time you boleh recall balik lah, it's something like revision, okay. Teacher akan share apa yang teacher buat ajar form 4 ni kan. Dulu masa yang you all tu tadi function tu sempat belajar kelas fizikal kan, masa diorang ni memang tak sempat, terus kena ajar apa ni, online class. Ada lagi tak nak masuk? Ada 5 orang lagi bukan 5 sepatutnya, sebab 44 ni termasuk teacher ni. Ada teacher tu buat kat sini. Tak apalah dah, teacher teruskan lah. Lagi kalau ada nak masuk nanti beritahu lah. Tolong banyak. Kalau ada nak masuk nanti beritahu teacher. Lagi teacher tengah ajar-ajar tak apa asal. Okay, so malam ni insyaAllah kita akan tengok apa benda ni, mana nak letak, okay. Pasal turning points, okay. Listen carefully lah bila teacher ajar you ni, sebab ni kita masa yang diberi kepada kita tu tidak banyak, okay. Dan you kena faham lah ya. Kalau nak compare dengan MRSM lain, MRSM yang buka ulul albab, atau macam dia macam maybe admit dapat seminggu 3 kali, lebih lah masa tu, masa you all dia dapat 2 kali macam tu. Jadi setiap kali ada kelas, so you kena guna peluang ni sebaik mungkin. Apa yang you kena buat, fokus lah betul-betul dengar ya. Bukan nak buat banyak pun, bukan nak buat lama, 1 jam je. Yang penting setiap kali bila kita ajar, you boleh faham what's the basic, what's the concept, basic concept, what's the formula, how to solve that questions, macam tu lah ya. Jadi apa yang kita nak buat hari ni, apa yang kita nak ajar you ni malam ni adalah turning point, okay. This is about turning point. Ni kalau ayat ni bosan sikit nak baca ayat ni kan, so I just explain ikut ni lah. Tengok this diagram, actually this diagram from textbook, cuma teacher
buat cabang-cabang ni dan bagi orang nampak. Okay, now we have to listen carefully. Kalau you tengok this curve, dia ada warna merah dan warna biru kan? Okay. Kita nak tenang dulu. The conditions for apa yang berlaku bila you akan dapat, bila kita differentiate. Sebab sebelum kita dah belajar tangent. Okay. Jadi you dengar betul. Tak guna warna apa ni? Okay, tengok warna ni. You tengok warna biru ni dulu. Okay, warna biru ni means that bila kita differentiate, that kita dapat the gradients kita dy by dx kan gradient dy by dx ni gradient apa? Gradient function. Gradient function ataupun gradient Tangent. Gradient tangent lah kan. Lepas dia dapat value dia akan jadi gradient tangent. So this gradient dy by dx bila kita differentiate kita dapat nilai dia less than 0. Maksud kita tahulah tangent kita turun ke bawah lah macam ni kan. Dia turun ke bawah betul tak? Tapi kalau kita differentiate, kita substitute value, kita dapat gradient kita positif kan. Nampak ni? Positive increasing functions graph for positive gradients. Graph kita naik atas kan. You ingat tak kalau you belajar apa? Masa you belajar atau you belajar lower form kot. Macam kan kalau gradients, you kena tahu condition gradients. Satu gradient kalau macam ni dia positif. Ini maksudnya gradient kita positif. Lepas tu kalau ke bawah, straight line kita tu ke bawah, maksudnya gradient kita negatif. And then kalau gradient kita is parallel with the x-axis, means that your gradient is 0. So tak ada gradient kan? Tapi kalau gradient kita is parallel to y-axis, yang ni maksudnya gradient kita infinity. Ini type of gradient and you should know. Kan, you kena tahu sifat-sifat gradient for that straight line. Okay, they have positive gradient, they have negative, they can be 0 and they can be infinity. So sama juga, sekarang kita nak apply this concept, straight line or the properties of gradients pada curve. Sekarang kita anggap kita ambil straight line tu kita letak pada curve, pada lekuk. Okay, sebab kita bukan belajar semua graf kita semua straight je kan. You akan jumpa graf yang berlekuk-lekuk ni kan. Misalnya graf ataupun quadratic graph kan. So kita ibarat macam you ambil, you transfer ni, you letak kat sini. You letak pada curve. Jadi konsep masih lagi sama. Dia punya condition dia positif, negatif, okay. Ataupun it can be equal to 0. Okay. Equal to 0. Nampak C. C ni maksudnya stationary point ataupun turning point lah. Turning point bermaksud bila kita differentiate kita punya dy by dx tu equal to 0, means that di sini gradient kita sama dengan kosong. Itu kita panggil dari segi istilah point is turning point ataupun stationary point. Okay, itu istilah yang kena tahu. Okay. Okay, contoh. Ini kita ambil example 60, okay. So, contoh example 60 ni, dia bagi satu curve x cube minus 3x squared minus 9x plus 11. Nampak tak? Contoh 16 ni? Nampak. Okay. So, the question asks you to find the coordinates. Okay, bila soalan bagi macam ni, maksudnya you dah tahu dah apa yang you kena cari adalah x, y. Kena bayar macam tu lah ataupun tulis. Macam teacher buat ni, bila dapat soalan kena tulis. Sebenarnya bila you jawab soalan admin, kalau sebelum ni yang tak reti menulis, dia baca je, teacher rasa macam bukanlah kata tidak betul, tetapi dia tidak membantu you untuk lebih faham soalan. So you have to do something, write something lah. Maybe you can write formula, maybe you boleh tulis info apa-apa you tahu pasal soalan, ataupun you boleh tulis konsep. Belajarlah selepas ni, bermula daripada malam ni, bila buat soalan atau baca soalan, jawab soalan quiz ke exam ke, tulis. Dia kena tulis. Okay, dia kata find the coordinate x, y, coordinates lah of the turning point. Okay, the keywords here is turning point. Bila kita sebut yang turning point, you boleh tulis apa tau? dy by dx is equal 0. Yang inilah yang you kena tulis. Sebab you kena ingat, apa yang kita tulis itu akan membantu kita untuk jawab soalan.
You memang kena tolong praktis. Lepas ni kalau kita lepas ni insyaAllah faham, maybe tak tahu bila you nak naik sekolah ni, setiap kali, tak kisahlah jawab soalan, kita baca soalan, mesti ada something yang you boleh tulis kat situ. Okay? Kalau macam tu, kita tulis apa? Coordinate X, Y. Kemudian kita tulis apa kat turning point? dy by dx equal to 0. Okay. Nampak Boleh faham tak ni? Boleh buat Boleh. Okay, so kita jawab soalan A dulu. So macam mana kita nak cari turning point? Firstly, that what should we do is we have to differentiate. Differentiate apa? Differentiate curve lah. Sebab itulah basicnya di sini, ini basic konsep ni. Kat sini basic konsep. Basic concept which is that kalau you buat yang ni, maybe you can get 1 marks. Ini markahnya bermula di sini. Markah pada solutions is normally dia akan start dengan basic concept lah ataupun formula yang you guna. But we are not talking about formula untuk dy by dx. It's more to that macam mana yang you nak differentiate. Okay, you kena tahu macam mana nak differentiate. Dia punya rules dia. So macam ni, kita ada x squared, x cubed minus 3x squared minus 9x plus 11. Betul? So yang ni, you kena tahu macam mana you nak cari dy by dx. Okay. Jadi kalau yang ini, ada di antara you all ni yang masih lagi tidak tahu macam mana nak differentiate, bermaksud you have to, you kena patah balik. Patah balik ke belakang. Belajar balik 2.1, 2.2, 2.3. Okay, kalau masih tak boleh nak buat, sangkut ke mana-mana, you kena cakap kat teacher. Sebab kalau you masih lagi sekarang, malam ni, bila teacher tunjuk soalan ni, you masih lagi tidak boleh differentiate curve ni, itu orang kata penyakit yang awal-awal, penyakit sangat basic yang kena ubat awal-awal. Jangan duduk tunggu, biarlah, tak pandai pun, tak apalah. Contoh macam ni, kalau kita differentiate, kita akan dapat 3x squared minus 6x minus 9. Dapat tak? Teacher buat laju lah sikit sebab teacher memang dah tahu dah nak differentiate. Tapi dia kata, teacher saya boleh buat tapi lambat. Tak apalah lambat. Kan? Tapi maksudnya dah boleh buat. Yang penting dah boleh buat. Jangan, x kuasa 3 differentiate dapat apa? Dapat 3x. Tak boleh lah tu. Kalau kata, okay, negatif 3x kuasa 2 kalau differentiate dapat negatif 3x. Tolak 1 je, tak pindah pun 2 kat depan. Konsep dia apa? Dah tu. Darab tu tolak. This is very basic. Okay. Bila kita cakap pasal basic ni, maksudnya kalau dia keluar kat paper 1, di situlah markah pertamanya. Keluar kat paper 2, di situlah markah pertamanya. Okay. Jadi sebab kalau basic, maksud markah pertama tak boleh nak dapat untuk K1, ya. Kita basic kalau kita tanda paper 2, kita bagi K1. Macam mana dia nak dapat K2? Macam mana nak dapat K3, K4 ataupun N1? Markah akhir takkan dapat lah. Kalau K1 you dah dapat K kosong. Kat sini contohlah kalau salah differentiate. Jadi tolong malam ni kalau tengok kita buat, atau bukan malam ni saja, kalau you tengok soalan differentiation ni, curve ataupun function, you masih tidak ada gambaran untuk dapat macam apa yang kita tulis ni, then you have to pergi balik ke belakang. Okay? Tengok balik. What's wrong with your basic concept? Maybe you tak faham lagi macam mana nak differentiate. Itu masalah besar tu. Kena ubat cepat-cepat lah. Kena atasi awal-awal ni. Okay, this is the first thing yang kita kena cari, dy by dx. Okay, lepas tu, bila kita sebut turning point tadi, kita dah kata dah, dy by dx kita akan sama dengan kosong. So, apa kita nak kena buat? Kita samakanlah semua ni dengan kosong. Dy by dx equal to 0, kita pun samakan 3x squared. Kita akan tulis properly ni saja nak tunjuk dulu. Equal to 0. Okay. So, bila kita dah dapat dia sama dengan kosong, daripada situ, kita akan dapat nilai x berapa. Is normally, you akan dapat, kebiasaannya, you memang akan dapat quadratic equation. So, we know that the one of the solution for the quadratic equation is factorization. Yang paling mudah, kita factorize. Biasa kita dah cakap sebelum ni, ingat, sekiranya quadratic equation ini appear dekat mana-mana konsep ataupun tajuk lain, kebiasaannya, apa yang kena buat hanyalah factorize. Dia takkan sampai you kena, you have to use formula ataupun completing the square, tidak perlu. Kebiasaannya,
soalan itu akan dibuat adalah soalan yang you boleh factorize. Okay? But you can use the formula, tak ada masalah pun. Tapi but most of you that factorize tu guna calculator kan. So macam you boleh factorize. But you think that you want to use the formula pun boleh, tak ada masalah. So bila kita dah differentiate, kita equal to 0, kita akan dapat nilai X. Okay. Tetapi bila dapat X, tak cukup. Sebab apa tak cukup? Sebab kita kena cari koordinat. Kita tahu koordinat bukan X saja. Dia mesti ada Y. So what should we do is, bila kita dah dapat X, kita akan substitute balik dalam curve, ni curve kita ni, untuk cari koordinat Y pula. Maka kita dapatlah dia punya turning point. Okay? Okay, so now tak apa, teacher tunjuk untuk soalan ni. Tapi yang ni teacher just terang dulu kat you all. Macam mana you nak jawab soalan example 16 ni. Sekejap. Kita keluar sini, teacher nak macam mana nak buat. Saya kalau aku cakap dia pun tak nampak pula. Example 16. Okay, tak apa, kita ambil soalan ni. Memang ada solution, but macam yang cakap, pada ni kita kena buat, bukan baca. Okay, kita tengok ni soalan dia tadi kan. Okay, kita buat sekarang. Tadi kita explain kat you, so you kena tengok betul macam kita buat. Now kita nak check coordinates for that turning point. We know that turning point tadi dy by dx equal to 0. So kita ada y equal to x cube minus 3x squared minus 9x plus 11. So our first step tadi adalah kita kena cari dy by dx. Ataupun dengan kata lain kita kena differentiate. Okay? So kita pun differentiate. Ingat datuk darab tolak 3x kuasa 2 tolak 6x tolak 9. 11 kita tahu kalau kita differentiate akan dapat kosong. Tak payah tulis. Ini yang you dapat. Okay? Kalau sebelum ini, soalan ni dia tak bagi lagi markah K1 kat sini. Dia bagi, ingat step yang kedua tadi apa? Sebab this is turning point, so kita kena samakan dy by dx equal to 0. Okay? Kita equal to 0, so kita pun tulis. You kena tulis macam apa yang teacher tulis ni. Kadang-kadang student dia tahu tak benda ni, tapi disebabkan gelonjor sangat, konon-konon dah tahu, excited nak jawab, dia lupa nak buat equal to 0. Dan kadang-kadang, okay nak beritahu, kadang-kadang markah dia start kat sini, K1. Tapi ada juga soalan yang mana dia start bagi markah kat sini. Okay? Maksudnya dia bagi langsam lah. Dia tengok differentiate betul, lepas tu equal to 0. But atau untuk you punya pemarkahan, dia akan bagi daripada sini. Sebab seperti yang saya sebut tadi lah, sebab dia tak provide formula. Okay? Dia tak provide formula. Maybe you can get 2 marks dah kat sini. Okay. So now what should we do is, dia ada 2 pilihan. So apa yang kita buat kat sini, the purpose that kita equal to 0 because of kita, sebab dia kata this is turning point. So bila kita equal to 0, kita boleh cari x. Okay, macam mana nak cari x? Because this is quadratic equation. So we know that a few methods that you can solve quadratic equations. Yang paling senang, you akan guna apa? Factorize kan? Because factorize. Or you can apply apa? Formula punya ni. Formula punya solutions. Ataupun complexity square, but normally the student dia tak buat CTS ni kan untuk ni. So you kena factorize lah kalau you nak factorize. Tetapi tolong ingat, sekiranya kita nak factorize, we have to make sure that number or coefficient for each term ni, dia bukan common factor. Nampak? Kalau macam you have 3, 6 and 9. Kalau 3, 6 and 9 ni, this is common factor ke tak? Yeah. Yes, this is common factor. Maksudnya apa maksud common factor tu? Nombor tu masih boleh disimplify. Boleh dipermudahkan, maka you wajib permudahkan dulu. So dia akan dapat x kuasa 2 tolak 2x tolak 3 sama dengan kosong. Ingat sebelum you tekan di punya calculator, tekan equation, duduk masuk nilai A, B and C tu, make sure that you simplify, tengok dulu sama ada this is common factor atau tidak.
nombor yang boleh dipermudahkan atau tidak. Kalau let's say kat sini 5, tak boleh kan? So you just proceed lah. Boleh masuk nilai dalam calculator dan factorize. Tapi sebaik-baiknya kalau tak nak guna calculator pun lagi baik. Okay, I know that some of you boleh juga buat ni. Tak payah guna calculator, dah boleh factorize. Kalau macam ni kita dapat X tolak 3 X tambah 1. Is it? Because negatif 3 tambah 1 dapat negatif 2. So kat sini kita akan dapat X equal to 3 and X equal to negative 1. You ada pilihan kat sini sama ada you nak guna factorization ataupun you boleh guna formula. Sebenarnya kalau you guna formula lagi selamat. You tak payah nak simplify ni. Kenapa kita tunjuk simplify ni? Sebab jadi sekarang kita pilih untuk factorize. Okay, faham ya? Tolong fahami. Bila kita pilih untuk factorize means that kita kena simplify dulu. Nak cerah sikit kat sini. Kita simplify. Teacher, Ya. mulakan formula tu formula apa? Formula kuadratik. Kejap saya tunjuk Apa jadi macam tu pula tulisan aku kejap. Sekejap, kita nak tulis simplify tu. Okay, kita tunjuk kat you. Okay, ni you kena simplify You take notes yang kita buat ni. Apa tak jadi pula aku nulis ni. Sekejap. Kat sini kita simplify dulu kan sebab kita nak factorize. But kalau you kata, misalkan you tak nak factorize, you boleh guna formula. Okay, kalau you guna formula, you tak perlu simplify. Formula apa? Formula ni. Ingat tak formula? X equal to negative B plus minus the square root of B square minus 4AC divided by 2A. Inilah formula dia. Kan? Kalau you pilih, misal kata you tak nak guna factorize ni, you boleh guna formula. Sebenarnya guna formula ni lagi selamat. Okay? Tapi guna formula kita keluarkanlah. Macam tu A dia sama dengan 3. Subhanallah. A sama dengan 3. B sama dengan negatif 6. C sama dengan negatif 9. Okay? So teacher selalu pesan that kalau you nak guna formula kena keluarkan dulu sebab takut you tersilap substitute dalam formula tu rugilah So X sama dengan negatif akan dapat positif lah, positif 6. Tambah tolak apa nama ni? Negatif 6 kuasa, Allah kenapa negatif? Negatif 6 kuasa 2 tolak 4 darab 3 darab C dia apa tadi? Negatif 9. Per semua ni dengan 2 darab 3. Okey. Kalau you buat macam ni, you akan dapat K1 kat sini. Kat sini dia bagi K1. Kalau you buat pilih factorize, dia K1 kat sini. Tapi ingat factorize kena simplify dulu. Kalau you guna formula tak perlu simplify, boleh terus buat. Lepas tu nak cari nilai X ni, kau tak payahlah kira-kira satu-satu ni tak perlu pun. Guna je lah calculator macam mana you selalu buat dalam factorize tu. Terus pilih jawapan, X sama dengan 3, X sama dengan negatif 1. Macam tu. Lepas tu dia kata sebenarnya, kalau you faham, lebih selamat sebenarnya memang guna formula lah. Sebab kalau guna factorize, sekarang ni kau ingatlah teacher pesan kan, simplify. Lepas tu korang sekejap ni kena buat terlupa. Tadi kalau tulis X sama dengan 3, X sama dengan negatif 1 je, tak payah buat dalam kurungan tu. Kalau yang mana? Kalau guna formula? Factorize. X sama, tak nak buat kurungan ni? Tak boleh sebab kurungan ni, ini method ni Ini kaedah. Factorization is one of the method. Method kena tunjuk. Sebab method dia boleh ni, markah dia kat sini. Ya, markah dia kat sini. Sebab bila dalam penandaan SPM, kita nak beritahu kat you, dia akan bagi, okay K1, dia pun tanda solution you K1, contoh kan, lepas tu bawa N1. Kalau you tak buat factorize contoh you tak dapat K1 kat sini, you akan dapat K1, K kosong kan? Kita akan jadi N1 kat sini, tak boleh. Faham? Dia masih K1 baru dapat N1. Kalau you ada method you tak tunjuk dapat K kosong, you tak akan dapat N1 ni walaupun jawapan you betul.
Tu kena faham. Walaupun dia bagi betul. Sebab you kena ingat, you punya penandaan, you punya format dah bertukar tahun ni untuk SPM 2021 yang mana setiap langkah kerja pelajar itu akan ditanda macam paper tu. K1, K1, paper tu macam tu lah. K1, 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 K1 sampai dah N1. SPM yang 2020 ni lain. Paper 1 dia tengok jawapan saja. Tapi tak ada masalah. Kan? So kena beringat lah tu. Okay, bagus juga you tanya. Teacher. Ya? Dalam buku teks tu yang dekat factorization yang X solat 3 yang kurungan tu kan, depan dia ada 3. Apa ada 3? Sebab dia factorize kat situ, dia tak simplify. Nampak? Sebab dia tak sebab dia simplify kat depan tu, nampak? Tu sebabnya apa tahu? Ke dalam buku teks tu dia buat solution kan, sebab dia tak equal to 0, you nampak tak? Dia equal to dy by dx. Teacher tak saja you buat macam tu, you jangan buat macam tu. You ikut yang teacher buat ni. Nampak ni? Sebab teacher buat balik. Sebab tu bila ada example, teacher suka buat balik semula biar you nampak. Okay, pertama S1, step yang pertama kita differentiate. Faham Step yang kedua, bila lepas you differentiate, you samakan dengan kosong. Nampak ni teacher buat ni, samakan dengan kosong. Bila kita dah samakan kosong, sebenarnya kita lagi senang untuk factorize. Okay? Kita lagi senang factorize, so kita boleh simplify. Kenapa dalam buku teks tu dia masih letak 3? Kan dia buat macam gini kan? 3 kat depan. Sebab dia tak equal to 0. Dia masih lagi equal dy by dx. So my suggestion is you jangan buat macam tu. Sebab memanglah kalau you masih buat dy by dx, you factorize dalam keadaan equal to dy by dx, you memang tidak boleh hilangkan 3 tu. Macam mana teacher buat ni. You kena faham tu. Macam baik you tanyalah, baru juga you tanya. Teacher. Kalau nak masuk. Oh ya ke? Kenapa kau cakap teacher orang nak masuk macam sedih je, kenapa? Tak Okay. Boys? Senyap je boys ni. Tidur ke apa? Dengar. Ada. Kan ingat aku ni kan masuk lepas tu main apa? Mobile Legend. Apa Legend tu? Main Legend. Dengar teacher ajar. Dengar. Okey, jadi dengar betul-betul. Syarat penting apa yang teacher cakap kat you. Orang kita tak habis lagi jawab soalan ni, tapi dia ada banyak benda yang kita nak ingat kat you. You boleh factorize, but you have to simplify, but make sure that you equal to 0. Dalam buku teks dia tak equal to 0, but my suggestion is you buat terus equal to 0. Sebab bila kita equal to 0, dia akan jadi equation. Okay? Bila dia equation, kita senang nak simplify, senang nak solve. But kalau you nak lebih selamat, you tak nak simplify, you jadi sekarang ingat, lepas tu hang jadi lupa. So you just apply ni, formula yang kita tunjuk ni. Okay, so now kita baru dapat coordinate X. Soalan suruh cari coordinates kan. Jadi ingat, coordinate mesti dalam bentuk XY. Okay, coordinate mesti dalam bentuk XY. So kita hanya dapat X. Ada 2 X kita dapat sekarang ni. So apa kita kena buat is kita kena substitute X dalam equation yang asal tadi untuk dapat Y. Okay, mula-mula kita X sama dengan 3. Yang ni sebenarnya tak tunjuk pun tak apa. Tapi tak apalah kita tunjuk. So masuk dalam Y sama dengan 3 kuasa 3 tolak 2 darab 3 kuasa 2 tolak 9 kuasa 3. Yang darab 3 tambah 11. Okay, yang ni kalau you kira you akan dapat Y sama dengan Tolak 3 tu je. Tolak 3. Tolak 3 darab 3 square. 3 kuasa 2 tolak 3. Kan tolak 3 X kuasa 2 tolak 9. Okay ni betul So kalau ini selesai you akan dapat Y sama dengan negatif 16. Jadi apa koordinat you kat sini? Koordinat yang you dapat untuk M pertama ni adalah 3 negatif 16. Okay. Ada juga student dia buat tapi dia terlupa nak tulis dalam bentuk koordinat. Maka tak boleh nak bagi markah N1. So tolong berhati-hati cara penulisan kita tu sangat penting. Okay, next kita nak buat pula kalau X kita sama dengan berapa tadi? Negatif 1. Okay, you pun satu lah. Negatif 1 pula. Kita dapat Y equal to negatif 1 minus 3 times negatif 1 square
minus 9 times negative 1 plus 11. So yang ni kalau you calculate dan you akan dapat another coordinate which is negative 1, 16. So yang ada berapa koordinat sekarang? 2, betul? Inilah jawapan dia. Boleh? Teacher, koordinat tu memang kena tulis lah. What you mean coordinate kena tulis? Yang lepas dah dapat Y tu, yang warna coklat dengan hijau ni kena tulis. Yes, inilah jawapan akhir you. Sebab jawapan kata nak koordinat, inilah jawapan akhir yang wajib you buat. You jangan tinggal macam ni. Apa nama? You jangan tinggal. Contoh macam ni kan, you dah kira tadi, lupa pula aku nak tulis yang ni. Okay, you pun dapat Y sama dengan 16. You jangan tinggal jawapan macam ni. Negative 1, salah. Sebab soalan nak coordinate. Find the coordinate. Coordinate tolong ingat, sebab tu kita kata tadi, bila kita baca soalan, supaya kita tidak leka, bagus you tanya. Siapa tanya? Aisyah? Teacher. You tulis. Seperti kata, bila you baca soalan, you kena tulis, oh, koordinat maksudnya nak X, Y. Jadi you ingatlah. Jangan kan kau dah tak tulis macam ni, kau dah tulis macam itu tinggal, okay, X berapa, Y berapa. Tak. Dia bukan nak macam tu, dia nak dalam bentuk koordinat. Wajib bagi jawapan dalam bentuk koordinat. Okay? Faham tak ni? Okay, kita dah jawab soalan A. Find the coordinate of the turning point. Okay? Inilah yang dipanggil sebagai coordinate for the turning point. Ni dua ni. Kenapa kita panggil the turning point? Sebab kita dapat koordinat ni setelah kita samakan kita punya dy by dx dengan kosong. Okay? Boleh faham ni? This is how to find the coordinate for the turning point. Kalau dia tak sebut coordinate pun dekat you boleh faham, okay, find the turning point means that you faham yang you kena cari itu adalah coordinate. Okay? Ya, tak apalah, nanti kita jangan share ni, yang kita duduk conteng ni, jangan risaulah. Okay, kemudian kita nak jawab soalan B. Soalan B, dia ada soalan nak tanya A ni. Step yang pertama differentiate, step yang kedua samakan dengan kosong, step ketiga terus selesaikan, dapat X. Lepas tu dah dapat X, cari Y. Y ingat substitute dalam equation curve yang asal. Yang diberi dalam soalan. So dapatlah coordinate for the turning point. Boleh? Boleh kita proceed next question? Okay. Seterusnya kita nak jawab soalan B. Soalan B kata determine whether each of the turning point is maximum or minimum point. Okay. Sekarang ni kita tak tahu kita punya turning point ni maximum or minimum. Okay, kita tengok slide tadi. Mana slide tadi? You tahu kan apa maksud maximum minimum point kan? You belajar dah quadratic functions. Okay, you dah tahu graph kita because of bila kita graph kita ada graph maximum macam ni kan. So ini maximum point. Oh, kita ada kalau graph kita ni ke bawah macam gini, ni maksudnya minimum point. Okay, this is minimum point. This is maximum point. Okay, so macam mana cara kita nak tentukan maximum or minimum point? Ni kita dah tunjukkan solutions dia. First, dia ada dua method. Okay, dia ada dua cara dia bagi. Sama ada you nak guna cara lukis sketching the tangent. Yang ni you kena lukis. Ataupun kita terus apply konsep second derivative. Okay. Biasa kalau teacher explain ni maybe ada yang akan teringat semula. Allah. Yang kita pernah explain sebelum ni, bila kita buat second derivative, okay, maksudnya kita differentiate sekali lagi dy by dx kita tu, lepas tu kita tengok nilai the value of second derivative yang kita dapat itu sama ada positif atau negatif. Sekiranya nilai second derivative yang kita dapat itu adalah nilai positif, bermaksud point itu adalah point minimum point. But if we get the negative value for the second derivative, means that is a maximum point. Yang ni kena ingatlah sifat ni. Positive or negative for your second derivative. Okay, perbezaan kali kedua. Okay, kita tengok. Kalau kita cakap macam tu ada yang tak faham, so kita tengok. Kita nak jawab soalan ni. Kita jawab soalan B. Okay, kita rasa
Teacher akan explain dulu yang method second derivative. Lepas ni teacher akan explain yang macam mana nak sketching tangent. Okay, nak lakar tangent. Okay. So, kita tengok balik. dy by dx yang kita dah dapat tadi. Okay. Kita dapat 3x kuasa 2 minus 6x minus 9. Betul lah? This is kita punya dy by dx. Si Irfan masuk tak kelas teacher ni? Irfan? Kau tak ada? Masuk si Irfan. Irfan ni apa kelas 5F? Tak masuk Kita tengok jap. Siapa tengok? Tak ada teacher. Irfan dia kena share kat Irfan. Ya, kita malam tapi tak ada apa-apa lah kan. You all tahu tak tadi apa kat Irfan? Tahu. Oh. Apa nak apa kena jaga diri lah kan. Kalau kami tak besok ni sebenarnya apa yang duduk besok dia tahulah sebab besok ni memang ada certain area tu memang macam tengah merebak-rebak ni lah, tapi alhamdulillah tengok hari ni dah okey sikit. Berdebar tu kan sebab apa kadang-kadang kita pun tak tahu kan. Macam contoh macam family Irfan kena tu lah kan. Dia pun tak sangka classmate kakak dia tu positif. Dia berjangkit-jangkit lah pula. Dia pun kena tenus lah kan. Okay, so kita dah buat first derivative tadi. Okay, apa yang kita kena buat? Kita differentiate sekali lagi. Okay, kita differentiate sekali lagi. These equations, kita nak ajar you second derivative kan. Okay. Yang ni kita ada explain. Atau macam Fodos yang tak join kelas teacher malam tu, kena tengok balik Kita pun buat second derivative. Second derivative kita akan dapat 6x minus 6. Okay. Dan inilah hasil second derivative yang kita dapat. Tapi ni tak cukup lagi. Sebab ni daripada sini kita boleh tahu tak nilai dia positif ke negatif? Tahu ke tidak? Tak tahu. Melainkan kita boleh tahu sekiranya kita substitute nilai x. Betul? Sebab dia ada x ni kan? 6x minus 6. So apa yang kita kena buat? Kita ada tak nilai x? Ada. Ada sebab kita ada point tadi kan? Pertama nilai x kita adalah 3. Betul? Jadi kita pun substitute lah. 6 darab 3 tolak 6. So kita akan dapat berapa? 12. 12 ni positif ke negatif? Positif. Positif. Okay. Tengok kita tu dah. Kita masukkan x sama dengan 3 sebab kita nak cari nak cari value for the second derivative ni. Nak nilai dia berapa. Jadi substitute kita dapat positif. Bermaksud apa? Point 3 negatif 16 tadi adalah minimum point. Minimum point. Okay. Tapi jangan buat sampai sini saja sebab kita ada satu lagi point. Satu lagi nilai x yang mana x equal to negative 1. Okay. Kita pun substitute. 6 in bracket negative 1 minus 6. So kita akan dapat apa? Negative 12, is it? Yes. Yes. So this is less than 0. So means that kita punya coordinate tadi negative 1 berapa? Negative 116 is maximum. Inilah cara you nak jawab ataupun nak tentukan Teacher, point dia maximum or minimum. Ya? teacher. Ya. 12 tu value apa? 12 dengan negatif 12. Value untuk second derivative. Tengok ni Una. Okay, kita masuk dalam second derivative kan. Kenapa kita kena masuk dalam ni? Sebab kita nak uji. Ni sebenarnya kita nak test ni. Kenapa kita buat second derivative? Because of kita nak test that kita ada dua turning point tadi kan. 3 negatif 16, negatif 1 16. Tapi kita tak tahu kita punya turning point tu maksimum berada dekat atas atau berada dekat bawah. So salah satu method yang kita boleh guna adalah dengan buat second derivative dan cari nilai second derivative kita tu sama ada positif atau negatif. Boleh? Kalau dalam soalan dia tak bagi pun macam dia tak nyatakan which method yang you kena guna. So atau yang paling senang guna second derivative ni lah. Boleh? Boleh tak? Guna second derivative. Sebab teacher rasa apa dia? Ada nak tanya ke?
Tak ada. Sebab kalau you guna yang method kena lukis graf tu, teacher rasa macam dia bukan complicated tapi macam you kena mana? Share kat you. Ni nak kena masuk nilai, mana tak? Kan dia masuk nilai. Lepas tu nak kena lukis tangent, lepas tu baru nak lukis graf. Daripada sini barulah tahu berapa. Kan? Barulah tahu negative 1 ni is maximum. Kalau coordinate 3 is minimum. Kalau you nak guna tangent punya sketching method tangent, you kena buat macam ni. If you ask me that I'm not prefer using this method, lebih senang you buat second derivative. Tapi kalau guna method ni bermaksud kita kena cari bukan sahaja nilai, bukan masukkan nilai x saja. Negative 1 tadi, kan kita dapat x negative 1 dengan 3 kan. Kita kena ambil nilai yang paling hampir. Yang paling senang kita ambil paling hampir dengan in between Kalau macam ni kita ada negative 1, so kita akan ambil negative 1.5, satu lagi negative 0.5. Nampak? Ataupun kita ada 3, kita ambil 2.5 dengan 3.5. Lepas tu kita test masuk semua ni dalam kita punya dy by dx. Lepas tu kita pun tengok nilai dia positif, negatif. Daripada situ, sebab bila nilai dia positif, negatif, kita boleh tahu macam mana kita punya tangent. Naik atas ke turun ke bawah. Kan? Lepas tu ada yang positif, baru you lukis graf. Dan barulah you boleh tahu you punya turning point tu maksimum atau minimum. Boleh faham? So, kalau soalan tak bagi tahu ataupun tak mention that which method you should apply, so my suggestion is it's better that you guna second derivative. Ini konsep which is lebih mudah, lebih senang untuk kita tengok. But so far admit sebenarnya jarang yang soalan yang dia mention that you have to use this method, okay, yang ditetapkan. Adalah tapi so far jarang lah soalan macam tu because admit ni dia lebih terbuka. Admit dia lebih orang kata terbuka means that macam you boleh apply any formula you want to solve your admit questions. But for mathematics tidak boleh kan? You kena faham matematik tidak boleh guna formula admit. Admit kau gunalah formula matematik ke, guna formula fizik ke, asalkan formula tu logik. So boleh diterima pakai, maka you boleh guna. Dia soalan-soalan admit jarang dia kecilkan, dia hardkan dia punya method. Okay. So my suggestion is if you want to determine your turning point better you guna second derivative. Jadi macam tak lupa dia ni. Ni. Okay, boleh-boleh. Tak ada rasa rambut sangat. Biar nak padam ni. Okay, ada soalan setakat ni? Teacher, untuk soalan B tu maksudnya teacher. sama ada guna Apa dia guna? ada dua method je lah kan untuk soalan B tu kan? Yes. Sama ada you lukis tangent tadi, ataupun sketch graf, ataupun you guna yang kita ajar ni lah second derivative. Boleh? Boleh guna? Boleh. Okay. So, ni example. Dia tak lagi example lain. Kita nak tengok. Apa lagi soalan saya nak bagi kat you? Okay. Subhanallah. Okay, teacher rasa sebelum kita habis kelas ni, kita buat self exercise 2.10. Ataupun teacher explain sikit kat you ini extra macam something that you should know lah. Okay, misal kata, dia boleh berlaku juga you buat ni kan, you buat second, okay kita kena besarkan je. Bila you buat second derivative, you masuk nilai x tadi kan, you dapat nilai, mana pun nak buat notes ni. Cuba kat sini lah, notes Okay, kita cuba notes kat sini Okay, misal kata, bila kita dah differentiate for the second time kan, second derivative ni, kita boleh dapat nilai, kita kata nilai tu sama ada positif ataupun negatif.
Negatif, you dah tahu maksud dia kan. Kalau positif dapat apa, negatif dapat apa. Tetapi ada satu lagi you kena tahu. Boleh jadi juga bila you substitute nilai, you dapat dia sama dengan kosong. Okay, dengar betul Misal kata ini berlaku, sebenarnya benda ni dulu bila konsep ni yang sama dengan kosong ni dalam SPM sebenarnya dia tak highlight sangat sebelum ni lah. But then dalam new syllabus ni ada, sebab kalau kita ajar budak IG kan, IG CSE, memang ada lah yang equal to zero ni. Dia biasa ada soalan dia bagi juga yang equal to zero. Okay, tak apalah sebab dah ada, so kita nak explain kat you. Kalau positif, kita tahu kita akan dapat minimum point. Kalau negatif, kita tahu kita akan dapat maximum point. Kalau equal to zero, you differentiate that equal to zero means that you dapat apa? Point of inflections. Point of inflections ni, kalau bahasa Melayu dia panggil apa? Titik lekuk balas. Titik lekuk balas ni bermaksud titik lekuk balas ni means that dia tak ada bagi contoh kat sini. Dia in between tau, maksudnya macam yang kita lukis, boleh tak nak lukis ni? Kita kan kira ada satu curve. Contohlah macam ni yang tak lukis habis lah curve ni. Okay, kat sini maksudnya kita tahu nanti, okay, kalau kat sini, contoh ada curve kan, okay, you pun tahu kat sini nanti you akan dapat maximum point daripada ke atas. Kalau ini, kalau kita sambung curve ni, maybe you akan dapat this is minimum point. Point of inflections ni, dia berada kat mana tau? Dia dekat sini. Dia dekat in between dia nak tukar ni macam kat sini. Orang kata dia ni di tengah-tengah perubahan point tu, sama ada daripada point you nak jadi maksimum atau minimum. Okay, kat sini lah keadaan yang mana bila you buat second derivative, you substitute x, you akan dapat equal to zero. So dia panggil point of inflections. Okay, boleh? Jadi kalau dapat equal to zero, ni maximum ke minimum? So you just tulis je lah, this point is point of inflections. Boleh faham tak ni? Ini notes yang you kena pakai. Yang akan mungkin you akan jumpa dekat turning point. Boleh? Macam apa kita nak buat? Sekejap kita nak save dulu. Teacher, Ya. nature of the stationary point ni berapa pula? Nature of the stationary point. Yang dia kata kalau second derivative tu dapat kosong. Inilah teacher duduk tengah kat korang tadi, kau tu. Bila second derivative dapat kosong, means that dia akan dapat point of inflections lah. Boleh? Boleh. Dia kita bilang tadi. Kalau you buat second derivative you dapat greater than zero, less than zero, kita tahu dah kita akan dapat maximum or minimum point. Tapi misal kata, you substitute x, you dapat, you punya second derivative equal to zero, itulah you punya point, you akan dapat point of inflections. Okay? Boleh? Boleh. Okay, kita nak siap dulu. Apa ni? Apa tadi kita buat ni? Example 16. Example 16. Example 16, okay? Nanti dia share. Oh, tak boleh buat tu. Nanti dia share dekat apa? Dekat group ni. Okay, kita buat satu soalan boleh? Boleh. Boleh je. Boleh. Korang kalau malam weekend ni bukan korang tidak awal pun kan? Ni soalan apa? Oh, ni problem solving. Problem solving pun ada, tak tahulah sempat ke nak tunjuk kat korang ni problem solving. Sekolah nanti lah. Oh, yang ni dia suruh guna graph. Find the coordinates. Ke tak payah tunjuk? Ke nak tunjuk yang problem solving je terus?
Okay. Boleh tak? Ke korang dah tak larat dah sakit kepala? Boleh. Kita kalau tengok problem topik ni macam Boleh je. you nak tengok. Tapi yang sebenarnya, okay, kita yang tunjuk kat you ni, solving problems involving maximum or minimum value. Yang ni dia bukan dah melibatkan point tau. You takkan dapat lagi maximum or minimum point. Dia dah lebih kepada value dah, nilai. Tapi konsep dia sama jugalah. Okay, cepatlah ambil nombor 1. Hak mana nak buat? Dia ada A sampai H ni. Hujan sekali je, hujan sekali. H. H. Korang memang. Kita ambil yang H ya. Okay. So, first kita nak tahu sama ada dia, apa dia kata, turning point dia kan tadi. Dia kata find the coordinate dan have to, okay, sama jugalah. Nak tahu maximum or minimum. So, first step tadi apa kita kena buat? Find dy. Differentiate. Find dy. Okay, tapi kalau yang ni macam mana nak differentiate? Nak kena guna product rule ke? Boleh. Kalau tak nak guna product rule pun sebenarnya boleh sebab yang ni you masih boleh expand. Okay, tengok sebab betul. Kita expand yang atas kan sebab dia kuasa 2. Kan cik kata kalau dia kuasa 2 sebenarnya kalau you tak perlu guna power rules pun boleh. Sebab you still boleh expand. Tapi kalau nak guna pun tak apa. So semua ni kita divide by X. So kalau kita differentiate, kita boleh split dia jadi ni salah satu cara. X square over X minus 6X over X. Sebab denominator dia semua X kan. Naik. Yang ni buat naik atas lah sebab memang tak boleh nak simplify. So yang ni boleh simplify. You bolehlah potong ni. 1, 3. Jadi you akan dapat apa? X tolak 6 tambah 9 X 1. Ni you punya Y. Ni misal kata kalau tak nak guna produk rules. Okay, kalau guna produk rule macam biasalah buat naik lah X tu kat atas. Tapi kalau you tak nak guna produk rule, you boleh simplify macam teacher buat ni. Kenapa teacher buat macam ni? Sebab ni kuasa 2, so kita boleh expand. So barulah kita cari dy by dx. dy by dx tu berapa? So X differentiate dapat 1. Negatif 6 tu kosong, kemudian ini negatif 1 darab dengan 9 dapat negatif Negatif 9. Negatif 9. X kuasa negatif 2. Okay, ataupun sebab kita tahu this is, kita nak substitute nilai nanti ataupun kita nak selesaikan, kita boleh tulis X tu di bawah. So this is dy by dx kita dapat. Boleh tak ni? Boleh. Dia bukan benda baru pun, benda yang sama yang kita buat sebelum ni, differentiate kan. Kalau you nak guna produk rule pun akan dapat yang sama juga. Okay, kemudian bila kita dah cari dy by dx, kita kena samakan dengan kosong. So kita akan dapat 1 tolak 9 per. Ini kena tulis betul-betul sebab kat sini boleh dapat markah. Okay, so kita pun selesai. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak simplify ni? Pindah 9 per X square. Pindah, okay. 9 per X square, kita dapat 9 per X square. Sama dengan 1. Lepas tu, X square sama dengan 9. Lepas tu, X sama dengan 3. 3. kalau 3 tak betul, dia masih dapat tambah tolak 3. Ada 3. sebab square root kan? Square root mesti positif negatif. Jadi 2 nilai. Jadi bila kita dapat 2 nilai, maka kita akan dapat berapa Y? Berapa Y kita dapat? 2 jugalah. Substitute. Substitute tadi Y kita berapa? Okay. Y kita X tolak 3 kuasa 2 per X kan? X tolak 3, so kita pun substitute lah X 3 tolak 3 kuasa 2 per dengan 3. So dapat berapa? Kosong lah kan? Atas kosong lah kan? 3 tolak 3 kosong.
So dapat kosong. Okay, jadi koordinat yang kita dapat 3, kosong. Okay, yang kedua pula, ganti pula X dengan negatif 3. So substitute lagi dalam equation curve yang dia bagi. Apa nama ni? Negatif 3 tolak 3 kuasa 2 per dengan 3. So kat sini dapat berapa? 12. 12, betul? Sorry. Y equal to jadi apa koordinat dia dapat? Yang kedua, negatif 3. 12. Subhanallah, kenapa negatif 3? 12. So, dia dah dapat dah. Yang ni, dia punya turning point. Okay? So, once kita dapat turning point, apa kita kena buat? Buat second derivative. So, kita pun buat second derivative kita. You buat second derivative. Tengok balik yang salah tadi, dy balik X kita dapat berapa? Ni kan? Kita punya ni tadi kan ambil yang ni. 1 tolak 9X kuasa 2. Bila kita buat second derivative, kita akan dapat kosong. Yang kat 1, lepas tu negatif 2 dah negatif 9 dapat positif 18. X kuasa 3. Betul? Positif 18. X kuasa negatif 3. Apa kita tulis sebagai 18 per X kuasa 3. Ni kita punya second derivative yang kita dapat. Dan apa yang kita kena buat, substitute lah X equal to berapa tadi kita dapat? 3. 3. So kita akan dapat 18 per dengan 3 kuasa 3. So yang akan dapat berapa? 2 per 3. 2 2 per 3. 2 per 3. 2 per 3 adalah positif. Means that the point 3, 0 is minimum. Minimum point. Minimum point. Okay, kemudian kita dapat dari 1X tadi, negatif 3. Dia pun substitute lah. 18 per dengan negatif 3 kuasa 3. So akan dapat negatif 2 per 3 kan? 3. Negatif 2 per 3. So this is less than 0. Means that the point negatif 3. Berapa tadi? Negatif 3 apa kita dapat? 12. Is a maximum Point. maximum. Dah lah, siap lah, macam tu je. Ini dah cara you nak tentukan sama ada point itu maksimum atau minimum. Inilah nature dia. Kata find the nature for the turning point, inilah nature dia, maksudnya maksimum, minimum ataupun point of inflection. Okay. Dia guna konsep second derivative. Lebih mudah. Boleh tak ni? Boleh. Boleh, insyaAllah. So nanti kita akan share balik apa yang kita buat ni. So you tengok balik, tengok dan buat semula. Okay, sekejap lagi kita tengok, apa tengok aja. Dah cuba ni, nanti cubalah yang lain. A sampai G tu tengok. Boleh buat ke tidak? Okay? Boleh? Siapa yang tak buat lagi, kelas Yasin macam ramai tak buat lagi tu, tak share solution lagi, kena buat. Kita bagi lagi masa, kalau tak sempat malam ni pun, maybe selepas ni lah, maksudnya boleh lah buat. Siapa yang tak buat lagi tu, dia kena share. Yang dah buat tak payah share lah. Siapa yang tak sempat nak share solution, dia kena buat self exercise 2.10. Korang buat 1A, buat 1B, 1C. Berarti dia nak ambil markah. Ya. So, kita rasa itu sahaja untuk malam ni. Apa tadi? SE.
Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Teacher differentiate pakai product law, Product rule. product rule. Ha? Kalau nak differentiate guna product rule? Macam mana? Tak faham. Dia nak tanya apa? Macam mana nak guna product rule kalau kita nak differentiate tu? Apa yang Saya boleh differentiate teacher tapi yang tu macam tak nampak sangat macam ni nak buat. ni? Ni kan? Ni kan? Kalau nak guna product rule kena buat macam ni. Nanti cuba warna hijau ni. Okay, lepas tu yang option lah kan? Okay. Apa yang kena buat? dy by dx dia akan jadi copy. Okay, copy lah x tolak 3 kuasa 2 differentiate ni akan dapat negatif x kuasa negatif 2 tambah copy pula x kuasa negatif 1 differentiate pula 2 darab 1 2 lah kan, x tolak 3 kuasa 1. Itu je lah. Lepas tu kalau yang ni, yang kuasa-kuasa negatif ni tak bawa balik. Saya akan dapat negatif macam tu je lah. Ni punya dy balik s. Lepas tu dia kata tak perlu pun nak kena. Oh kalau bukan tak kata tak perlu. Yang ni you kena samakan dengan kosong. Boleh ke? Tak boleh juga nak simplify sama dengan kosong tu. Nak tunjuk? Tak boleh. Nak tunjuk. So bila you samakan dengan kosong, you punya dy by dx equal to 0. Maka kita akan dapat semua ni sama dengan kosong lah So kita pindahkan semua ni sebelah sana. So dia akan jadi 2 x tolak 3 x tolak 3 kuasa 2 per x kuasa 2. Nampak? Okay? Betul tak kita differentiate tadi? Ni tolak 3 tolak 1 tolak 2 x kuasa negatif 1. Okay, betul. So apa akan jadi? Mana? Nak buat apa? Apa yang boleh buat? Ni boleh pindah balik lah kat sana. So ini boleh tak silang 2. Kenapa tak jadi dah boleh ni tak? So ni kita boleh buat, ni simplify macam biasa lah ni. Tapi you all ni teacher je kata macam biasa. Sekejap lagi ni korang tak kerti nak simplify. Teacher rasa kita punya apa ni? Mata pen ni dia dah kena tukar ni. Kuasa 2 per dengan x tolak. Kan dapat tak jadi x tolak 3. Okay, this one kita boleh simplify. So just simplify. Ni tinggal x. Okay, yang ni pun boleh potong tinggal 1 saja. Maka kita akan dapat is more to the how to simplify. Okay, 2x equal to berapa? Tak dapat ke kalau kita buat macam ni? X tolak 3. Tak dapat kuasa 2 Dia ada salah mana-mana ni. Dia sepatutnya akan dapat 2 nilai Sekejap. X. Kita tengok balik. Betul dah ni. 2 X kuasa 2. X. Lepas tu kita pindahkan X tolak 3. X. Dapat berapa? X tolak 3. Dapat X sama dengan negatif 3. Suppose we get 2 answer. Kita tengok betul. Okey, yang lain kalau rasa dah nak
Ni boleh ya. Sebab ni tak ada. Ni tadi kita nak tunjuk extra satu lagi. So yang lain kalau dah nak habis kelas ni, dah nak keluar tak apa. So dan soalan dia tadi X tolak 3 kuasa 2 kuasa dengan X. Okay. Dan kita buat product rule, copy, differentiate. Copy, differentiate X kuasa negatif X kuasa 2. Okay. Kemudian kita ada X kuasa negatif 1, 2 X kuasa 3. Okay, betul dah. Lepas tu negatif, because we put here negatif, X kuasa 2. X tolak 3, 2 S tolak 3 per ni apa? X kuasa. Okay, betul. Lepas tu kita equal to 0. Kita tengok ada kesalahan ke mana-mana pula silapnya ni. Lepas tu akan dapat 2 nilai. Oh, kita tak nampak ni. Tambah kita pindahkan X. So we have to betul kan? Ada tak silap kat mana-mana ni? Patutnya kita dapat 2X ni. Kalau kita guna produk rule patutnya sama. Okay? Jadi kita tengok balik yang ni. Kita share balik dengan you. Boleh tak? So siapa yang tanya kita tadi? Aisyah? Ya, teacher. Aisyah kau buat, kau dapat X berapa? Kau tak dapat X? Tak. Kau buat sampai mana? Sampai differentiate tu? Okay, tak apa. Nanti saya tunjuk balik yang ni. Kalau kita differentiate pun supposedly, kalau kita guna produk rule pun supposedly kita akan dapat jawapan yang sama. Kita tengok balik. Maybe dia something wrong somewhere kat sini. Ataupun kita solve kat sini. Okay. dy by dx equal to 0. Nanti kita check balik. But supposedly kita akan dapat jawapan sama 3 dan negatif 3. Okay. Dia akan dapat 2x. Kita buat tadi. So boleh tak kelas? Boleh je. Boleh. Boleh teacher. So malam saya rasa ini dulu ni saja ajar you. Okay, so ingat buatlah latihan. Nanti kita nak ada exam nanti. Ya, exam. Sampai mana tu dia akan beritahu. Nanti dia akan masuk jugalah apa nama ni application 2.4 ni. Ya. Nanti akan masuk sampai equation tangent normal ke, ya, ataupun turning point. But yang penting you study dulu yang awal-awal tu lah. Limits, first derivative, first principle of derivative, okay, second derivative, equation tangent normal. So kalau ada apa-apa nak tanya nanti boleh tanya. Okay, that's all class. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you teacher. Thank you teacher. Thank you, teacher. Thank you teacher. Teacher tu beda. Tu bit lah. Jom Bang As. Aduh, aku nak tanya soalan. Semen. Jom Florin. Alah ke lolo. Aku nak tanya soalan. Aduh. Alah ke lolo. Semen Florin jom. Tanya soalan.